Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini bersama saya Ustaz Zaid untuk subjek pendidikan Islam kita iaitu bidang sirah berkaitan dengan unit 2 yang bertajuk Teladani Sifat Siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah. Jom kita sama-sama berselawat kepada Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi, semoga kita sama-sama mendapat syafaatnya untuk kita. Okey, insya-Allah kita akan belajar tajuk ini sama-sama pada hari ini. Baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti murid dapat menyatakan sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meneladani sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menyenaraikan kelebihan bersifat siddiq. Okey. Ini adalah 3 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, jom kita lihat satu persatu. Baiklah murid-murid. Murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 1 pada muka surat 118 hingga 121. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim. Surah An-Najmi ayat 3. Maksudnya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey, ini bermakna ucapan yang diucapkan itu bukanlah daripada emosi dan juga perasaan. Ia diucapkan hanyalah berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Okey, siapa dia ni? Dia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Okey, jom kita lihat situasi ini. Okey, maaf ibu, Muaz pecahkan pasu bunga kesayangan ibu. Kemudian ibu jawab, tidak mengapa Muaz. Yang penting ibu suka kerana Muaz ingat pesan ibu supaya bercakap benar. Jadi apa yang kita dapat daripada situasi ini? Okey, maksudnya walaupun kita buat salah macam mana pun, kita perlu bercakap benar. Dengan bercakap benar itu, semua orang akan suka pada kita sebab kita jujur. Kita jujur dengan diri kita dan juga orang lain. Walaupun orang tak nampak, tapi Allah Maha melihat. Jadi, marilah kita aplikasikan bercakap benar ini dalam kehidupan kita seharian agar kita tidak dibelenggu rasa bersalah sentiasa. Okey, baiklah murid-murid. Jom kita lihat sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama kita lihat pada sifat siddiq. Apa makna siddiq? Siddiq ialah bercakap benar. Okey, Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar, tidak pernah bercakap mengikut nafsu dan juga apatah lagi berbohong. Kemudian, yang kedua, kita tengok sifat wajib Nabi iaitu amanah. Apa maksud amanah? Jujur. Okey, Nabi sentiasa jujur dengan dirinya sendiri dan juga orang lain. Okey, ini ialah sifat Nabi, sifat wajib bagi Nabi. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu tabligh. Apa maksud tabligh? Tabligh bermaksud menyampaikan. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat Islam, menyampaikan wahyu, berkata-kata dengan kata-kata yang benar.
Okey, kemudian yang keempat ialah fatanah. Fatanah bermaksud bijaksana. Okey, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bijaksana, cerdik dan pintar. Nabi sentiasa boleh menyelesaikan segala masalah. Okey, ini ialah sifat-sifat wajib Nabi Muhammad SAW. Yang pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bercakap benar, jujur, menyampaikan dan bijaksana. Jadi ada berapa sifat wajib bagi Nabi? Ada 4. Okey. Sifat wajib bagi Nabi ada 4. Jangan lupa ya. Nanti ustazah akan soal balik. Okey, baiklah. Jom kita tengok pada perbualan Ibu Muaz dan adiknya. Okey. Kita lihat yang adiknya bertanya, "Ibu, Ustaz kata Nabi Muhammad SAW seorang yang dihormati kerana sering bercakap benar dan berterus terang." Ibu pun jawab, "Iya, semua perkara yang Nabi sampaikan benar dan pasti berlaku kerana baginda bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah." Kemudian Muaz pula jawab. Muaz kata, "Betul, sehinggakan ketika bergurau pun baginda tidak pernah berbohong." Ibu, Muaz ada terbaca musuh Nabi pun mengakui sifat siddiq Nabi Muhammad SAW. Okey, adik ni dengan tak sabar ni minta abang dia, "Ceritalah abang. Adibah hendak tahu juga hebatnya Nabi kita." Okey, apa ceritanya? Nanti kita tengok pada paparan seterusnya. Okey, jadi di sini apa yang kita dapat daripada perbualan Muaz, ibu dan Adibah? Contohi amalan Rasulullah SAW. Even musuh pun membenarkan yang Nabi Muhammad itu adalah seorang yang bercakap benar. Jadi kita nak jadi seperti Nabi Muhammad tak? Mestilah kita nak jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Okey, baiklah. Ustazah dah janji tadi kan nak cerita. Okey, inilah cerita dia. Okey. Di salah satu jalan yang sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal. Dia sangat membenci dan sentiasa menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, "Wahai Abu Al-Hakam, adakah Muhammad itu seorang yang benar atau pendusta?" Kemudian musuh Nabi Muhammad pun menjawab, "Sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekalipun." Okey, nampak kan? Walaupun musuh pun mengatakan yang Nabi adalah seorang yang bercakap benar. Okey, agak-agak zaman kita sekarang ada tak macam ni? Okey. Jom kita muhasabah. Kemudian Adibah pun jawab, "Oh, apabila kita mengamalkan sifat siddiq, kita dipercayai dan disukai kan abang?" Abang jawab, "Sebab itu Allah mewajibkan kita bercakap benar. Kita juga mendapat pahala. Allah mencatatkannya sebagai seorang yang benar dan kita dijauhi daripada neraka." Okey, murid-murid nampak tak? Bila kita bercakap benar, kita dapat pahala. Allah catat sebagai orang yang benar dan kita dijauhi daripada api neraka. Inilah pentingnya jika kita bercakap benar. Adik pun menjawab, "Hebat sungguh Nabi Muhammad SAW. Adibah pun hendak mengamalkan sifat siddiq seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana ibu?" "InsyaAllah," ibu jawab, "kita boleh. Caranya beriman kepada Allah dan Rasulnya,
Yang kedua, kita perlu bersahabat dengan rakan yang baik. Kemudian, kita perlu berani untuk bercakap benar. Okey, jadi dekat sini apa yang kita boleh rumuskan? Maksudnya, kita wajib mencontohi sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata benarlah sekalipun pahit. Walaupun kadang-kadang kita tak suka seseorang tu, tapi kita tak boleh menidakkan apa kebaikan yang ada pada diri dia. Jika dia seorang yang bercakap benar, jadi kita iakan dia adalah seorang yang bercakap benar walaupun tak suka padanya, seperti musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada kisah tadi, apa yang kita dapat? Kita dapat tentang kelebihan bercakap benar. Tahu bercakap benar ni payah kan? Tapi banyak kelebihan dia. Yang pertama ialah mendapat pahala. Of course, kita akan mendapat pahala jika kita buat segala kebaikan. Yang kedua, kita akan dapat Allah catatkan sebagai seorang yang benar. Allah sendiri membenarkan bahawa kita ni seorang yang benar. Yang ketiga, iaitu dijauhi daripada neraka. Ini yang abang cakap pada adik tadilah. Okey, kita dijauhi daripada neraka. Mesti kita tak nak masuk neraka kan? Jadi, kita perlu sentiasa bercakap benar. Kadang-kadang dalam kelas, bila ustazah di depan, kemudian ustazah nampak, dia tak pandang pun ustazah dekat depan. Lepas tu bila ustazah tanya, awak kat mana tu? Bila ustazah tanya balik, tak boleh nak jawab. Jadi bila ustazah tanya awak di mana, awak jawab je, awak tak tumpu perhatian dalam kelas. Cakaplah apa yang awak buat. Sekurang-kurangnya ustazah atau cikgu takkan marah. Okey, bila kita bercakap benar. Kadang-kadang kita lebih suka berbohong daripada bercakap benar untuk selamatkan diri kita, dan kita lupa yang Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Okey, jom kita lihat pada situasi ini. Okey, jom kita lihat dan fikirkan betul ataupun tidak apa yang dibuat. Yang pertama, kawan anda meniru. Okey, kawan meniru. Adakah ia mengamalkan sifat siddiq seperti Nabi Muhammad? Mestilah tidak, sebab ia meniru dan tidak jujur pada dirinya sendiri. Okey, kemudian kita lihat pada gambar ini pula. Okey, contoh Ahmad ni tengok TV. Bila ayah tanya, anda sebenarnya belum solat Zuhur. Tapi bila ayah tanya, Ahmad dah solat Zuhur belum? Awak nak jawab apa? Nak jawab benar ke nak jawab bohong? Kalau jawab bohong, kena marah ya. Tapi kalau jawab bohong pun dapat dosa. Kalau jawab benar, tak salah pun. Dan ayah pun takkan marah, suruh tutup TV, pergi solat. Okey. Kemudian situasi yang ketiga, ni di kantin. Okey. Anda menerima baki wang yang berlebihan. Macam mana ni? Nak cakap ke tidak dengan makcik kantin? Sepatutnya makcik kantin pulangkan 20 sen. Tapi makcik kantin pulangkan 50 sen pada awak. Banyak. Jadi awak nak ambil ke awak nak pulangkan balik? Okey, jika kita seorang yang bercakap benar, kita akan pulangkan balik dekat makcik, kita akan minta 20 sen je. Okey, dan jika kita tidak bercakap benar, kita akan ambil je 50 sen tu tanpa rasa bersalah. Tapi sebenarnya kita dapat dosa. Allah tak suka dan kita akan rasa bersalah pada diri kita sendiri. Sampailah bila selagi kita tidak membetulkan kesalahan kita. Okey anak-anak, jadi mana satu pilihan kita, sama ada kita nak bercakap benar ke ataupun nak berbohong. Okey. Ingat pesanan saya, berkata benarlah sekalipun ianya pahit.
Okey, baiklah anak-anak. Jadi, berkata benarlah kita sentiasa dan kita aplikasikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Bila kita bercakap benar, kita tidak nampak seperti seorang yang tidak cerdik. Okey. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Dan jaga diri baik-baik, sentiasa amalkan akhlak yang baik, apa lagi, penjagaan diri dan juga sayangi diri sendiri. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, Farzana Ustazah, stay safe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.